Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Dr. Hajar bin Opir akan membentangkan satu tajuk artikel bertajuk Pendekatan Dakwah dalam Karya Kreatif Analisa Filem Munafik. Ia adalah juga bersama dengan beberapa penyelidik iaitu Dr. Yusri Muhammad Yusak, Ustazah Wan Yusri Abdullah dan juga Puan Izzatul Emilia Muhammad Arif. Pendahuluan, dalam konteks filem, sebenarnya ia memainkan peranan yang penting sebagai wahana dakwah bagi mempengaruhi karakteristik individu yang holistik sejajar dengan matlamat pembangunan lestari bagi kluster pendidikan. Justru pembikinan karya kreatif yang berkualiti akan memberi nilai yang positif dalam pembentukan pemikiran, kepercayaan dan tingkah laku kepada audiens. Walau bagaimanapun, filem yang diterbitkan itu haruslah menepati konsep dakwah berasaskan kepada kepatuhan syariah. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh manakah pendekatan dakwah mampu menjadi medium pembentukan insan yang holistik. Kajian ini mahu dipakai reka bentuk kajian kualitatif melalui analisa isi kandungan filem, dan dapatan kajian dianalisa menggunakan mix iaitu kaedah Kaeberg-Expro dan juga Atlas T. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan dakwah dalam filem Munafik 1 ini adalah signifikan dalam aspek akidah, akhlak, ibadah dan syariat. Dalam konteks metod kajian, kami menggunakan Kaeberg-Expro iaitu Computer Assisted for Video Data Index Using X Program, iaitu informasi data video terbantu menggunakan komputer di mana X adalah nama program komputer yang digunakan untuk melihat babak atau scene berdasarkan kod masa. Bermakna kajian ini akan melihat bagaimanakah setiap babak itu menggunakan kaedah time ataupun masa, durasi masa yang diambil. Contohnya 00, 15, 44 dan 04. 00 itu menunjukkan bahawa jam. Kemudian 15 itu menunjukkan minit, 44 itu menunjukkan saat dan 04 menunjukkan frame. Bermakna setiap pendekatan, setiap apa yang diletakkan ini akan melihat kepada bagaimanakah gambaran scene tersebut menggunakan time ataupun kod masa ini. Dia akan memberikan satu kaedah yang benar-benar akan memberikan kesan kepada setiap apa yang kita ungkapkan dalam masa-masa tertentu sebagai satu reference dan rujukan utama. Selepas itu, analisa kajian ini akan menggunakan Atlas T. Dan Atlas T ini kami menggunakan model yang dibangunkan oleh Strauss dan Combins yang mempunyai rangka kaedah yang sistematik dalam menganalisa data. Dalam konteks ini, setiap analisa yang telah pun dikodkan tersebut, kami akan, selepas adanya gambar, setiap gambar tersebut yang ada durasi masanya dan diikuti dengan petikan-petikan ataupun quotation-quotation melalui dialog-dialog ataupun perkara-perkara yang melibatkan naratif daripada filem tersebut. Kerangka teori pendekatan dakwah yang kami letakkan di sini adalah merupakan satu kerangka yang diadaptasi daripada pendekatan dakwah Hashim Awang yang melihat bagaimanakah filem sebagai satu uslub ataupun pendekatan dakwah yang merangkumi 3 perkara besar, iaitu menegakkan kebenaran, kedua meneruskan agama Islam, ketiga adalah membimbing masyarakat. Ketiga-tiga aspek ini akan dilihat secara rincinya ataupun terinci merangkumi aspek-aspek akidah, akhlak, syariah dan ibadah. So dalam konteks pendekatan dakwah tersebut, yang disebutkan sebagai menegakkan kebenaran ini bermaksud melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Bermakna dakwah ini dia adalah merupakan salah satu kaedah untuk membawa manusia secara positif melaksanakan kebenaran, dan dalam masa yang sama adalah
selain mengajarkan kebenaran adalah menyanggah kepada perkara-perkara mungkar. Yang kedua adalah membimbing masyarakat. Dakwah bermaksud usaha islah atau pembaikan dalam menyantuni komuniti dengan penuh keprihatinan dan penuh kasih sayang. Bermakna ia adalah satu bentuk untuk bimbingan berterusan kepada komuniti. Yang ketiga, meneruskan ajaran Islam. Dakwah ini bermaksud satu usaha amal yang berterusan dan konsisten yang merangkumi semua aspek kehidupan masyarakat berasaskan kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan itu, bila kita melihat dalam kajian ini, kajian pendekatan dakwah khususnya dalam filem Munafik, maka analisa pendekatan yang berasaskan kepada teori tadi itu dapat dibahagikan kepada rincinya kepada 4 perkara. Pertama, iaitu aspek-aspek yang menyangkut berkaitan dengan akidah. Dalam akidah ini, pertama kita lihat dalam filem ini usaha-usaha membenteras amalan syirik. Ustaz Adam yang merupakan watak utama dalam filem ini, sebenarnya dia berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa perkara-perkara syirik ini tidak dapat dilaksanakan, khususnya melibatkan perkara-perkara yang berasaskan kepada pemujaan mayat, berasaskan kepada permintaan kepada roh dan syaitan itu sendiri. Maka pada pada jam pertama, minit yang ke-22 ini, kita dapat lihat bagaimanakah usaha-usaha membenteras perkara-perkara syirik ini yang dilakukan oleh Pak Osman, yang tidak disangka sebenarnya Pak Osman itu seorang lumpuh, tapi sebenarnya di sebalik kelumpuhan tersebut dia adalah helah sebagai seorang yang mengamalkan perkara-perkara syirik, khususnya adalah pemujaan kepada mayat-mayat yang sudah busuk di banglo yang terletak di hujung kampung. Malahan dengan amalan syirik tersebut juga Pak Osman ini juga mempunyai kaedah untuk menggunakan hantu ataupun iblis sebagai satu wasilah kepada beliau untuk mempertahankan dirinya dan memastikan bahawa dirinya dalam keadaan yang berterusan, untuk memastikan juga orang-orang kampung tidak akan hormat kepada Ustaz Adam ini sendiri. Dan amalan ini adalah merupakan amalan yang sangat dibenteras oleh agama. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari ini pada nombor hadis 2766, wahai Rasulullah SAW, apakah itu yang perlu dijauhi daripada perkara-perkara besar? Rasulullah menyebut bahawa ada 7 perkara. Antaranya adalah syirik pada Allah Ta'ala, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, membunuh zina terhadap wanita-wanita mereka, dan menjaga kehormatan daripada perkara-perkara zina dan juga tersebut. Maka dalam konteks ini, Ustaz Adam sebenarnya berusaha bersungguh-sungguh sehinggalah akhirnya terpaksa berhadapan dengan Pak Osman, walaupun terpaksa bertaruh nyawanya, tetapi terus untuk Ustaz Adam memeteras amalan-amalan syirik ini. Yang kedua adalah keyakinan pada Allah SWT. Dalam filem ini sebenarnya banyak ditunjukkan bagaimanakah kondisi Ustaz Adam itu sendiri, yang mula-mula agak ragu-ragu kerana takdir yang menimpa dirinya setelah isterinya meninggal itu, tetapi akhirnya memahami bahawa sebenarnya qada dan qadar itu adalah urusan Allah SWT. Maka selepas memahami juga daripada Maria bahawa yang membunuhnya adalah Pak Osman atas perintah Pak Osman itu, maka akhirnya Ustaz Adam ini mempunyai satu keyakinan yang utuh bahawa sebenarnya untuk berhadapan orang yang syirik pada Allah Ta'ala, berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai sihir dan sebagainya, maka kekuatan keyakinan pada Allah Ta'ala itu adalah merupakan asas kepada keberjayaan usaha tersebut. Berlaku peperangan, pertarungan di antara Adam dan Pak Osman pada jam pertama, minit yang ke-4 hinggalah minit yang ke-7. Hampir 3 minit ini scene yang menggambarkan tentang pertarungan tersebut yang amat dahsyat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan yang ada pada Ustaz Osman itu, akhirnya Pak Osman dapat dikalahkan, walaupun
Pak Osman menggunakan banyak psikologi untuk memastikan bahawa keyakinan Ustaz Adam itu luntur, tetapi akhirnya Ustaz Adam sendiri mempunyai keyakinan yang utuh kepada Allah SWT dan akhirnya dapat menewaskan Pak Osman pada akhir babak tersebut dengan apa? Dengan menggunakan beberapa zikir pada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu semua antara zikir-zikir untuk meletakkan keyakinan, dan itu akhirnya Allah SWT membantu di akhir babak tersebut dengan kematian Pak Osman dalam keadaan yang sangat sadis. Yang ketiga, Ustaz Adam merupakan satu tokoh ataupun satu idola di dalam masyarakatnya ketika itu adalah sebagai perawat, dan alhamdulillah filem ini memaparkan satu kondisi yang sangat menarik. Kerana apa? Kerana kaedah rawatan itu adalah menggunakan kaedah rawatan mengikut Rasulullah SAW, kaedah rawatan ayat-ayat ruqyah yang digunakan daripada awal sampai akhir. Kaedah-kaedah itu adalah kaedah-kaedah yang melihat kepada apa? Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada pencampuran di antara perkataan-perkataan yang tidak baik. Semuanya menggunakan kaedah-kaedah tutur dalam konteks istilah bahasa Arab yang betul, yang berasaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat dilihat bagaimanakah Ustaz Adam bersama juga dengan Azman pergi ke rumah Maria untuk merawat kerana dirasuk jin, bertukar dengan watak ganas, tetapi akhirnya mereka mampu untuk menggunakan ayat-ayat ruqyah ini. Sebab itulah sabit dalam hadis Bukhari pada nombor 5301 telah menceritakan kepada kami, Musaddaq telah menceritakan kepada kami, Abdul Warith daripada Abdul Aziz berkata, aku dan Sabit pernah mengunjungi Anas bin Malik. Lalu Sabit berkata, wahai Abu Hamzah, aku sedang menderita suatu penyakit. Maka kata Anas bin Malik, aku akan merawat kamu dengan menggunakan ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan salah satu kaedah dalam perawatan, dan keseluruhan filem ini melihatkan tentang istilah-istilah yang digunakan itu adalah warid daripada hadis Rasulullah SAW dan menggunakan ayat-ayat Quran yang sahih. Bertolak kepada aspek yang kedua, selain daripada akidah itu, maka pendekatan dakwah dapat dipamerkan dalam kategori yang ketiga, iaitu tentang akhlak. Banyak adegan-adegan yang disentuh dalam konteks bagaimanakah mengislahkan masyarakat, membaiki masyarakat itu dengan menggunakan kaedah moral dan juga akhlak. Pertama adalah ziarah kubur. Dalam gambar 5 ini, Adam dan Amir berada di kubur menziarahi pusara ibunya dan pusara isteri kepada Ustaz Adam itu sendiri, sambil dalam masa yang sama menasihati anaknya supaya ziarah kubur itu adalah sunnah, mengingat kita kepada mati. Dan beliau, Ustaz Adam, menasihati anaknya iaitu Amir agar nantinya bila bapanya sudah meninggal, pergilah ke kubur untuk menziarahi dan juga mengingati kematian dan memberikan sesuatu peringatan kepada orang yang mati itu. Kedua, menasihati sahabat. Ketika mana Ustaz Adam kehilangan isterinya, sebenarnya di dalam satu fasa yang sangat terkesan sebenarnya. Dan dalam konteks filem ini, akhlak yang ditunjukkan oleh Azman ini sangat mulia, kerana Azman adalah merupakan sahabat baik kepada Ustaz Adam. Dan ketika mana Ustaz Adam mengalami trauma ini, kematian isterinya yang dilanggar mati itu, maka Azman menziarahi dan menasihati kawan baiknya. Katanya apa? Bahawa kuatkan semangat kamu wahai sahabatku Ustaz Adam, kuatkan keimanan kamu. Kerana apa? Kerana setiap orang mempunyai cabaran, setiap orang Allah akan ujinya. Dan sifat kepedulian inilah menzahirkan tentang keimanan dan juga ukhuwah Islamiah di antara dua sahabat yang sentiasa bersama-sama, susah
bersama, senang bersama. Dan kondisi inilah yang kita lihat bagaimanakah kesan daripada sahabat ini. Dia akan memberikan pengaruh di dalam tindakan, dan akhirnya Ustaz Adam kembali dalam keadaan yang lebih bersemangat dan bermotivasi dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang perawat di kampungnya itu. Yang ketiga, tentang syariat. Ada beberapa scene atau gambaran yang sangat menarik. Pertamanya adalah berkaitan dengan filem ini banyak memberikan satu gambaran yang sangat positif berkaitan dengan penutupan aurat, sama ada lelaki atau wanita, dan juga dalam konteks bersalaman. Pertama, keseluruhan dalam filem ini, watak-watak perempuannya khususnya adalah sama ada Maria ataupun Zeti dalam kondisi menutup aurat. Dan ini adalah merupakan satu kepatuhan yang syarat yang sangat baik dan ditonjolkan menjadi ikutan kepada audiens apabila melihat watak-watak heroin ini mempunyai trait personality yang baik, khususnya penutupan aurat ini. Dia akan berikan kesan kepada khalayak yang melihat. Dan inilah yang sangat besar artinya dalam konteks filem Munafik 1 ini, syariat yang terjaga. Dan ini peningkatannya secara indirectly bahawa sebenarnya dalam konteks lakonan, yang penting adalah kredibiliti seorang pelakon dan bagaimanakah track personality itu akan memberikan kesan kepada ikutan, menjadi idola kepada orang lain. Dalam scene yang lain juga adalah berkaitan dengan konteks perhubungan ikhtilat di antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Ini dapat jelaskan apabila Zeti dan juga Fazli berada di rumah Maria ketika mana dirawat, dan juga Adam dan juga Zeti di perkarangan hospital. Kedua-dua scene ini menampakkan babak-babak yang tidak ada sentuhan dan juga tidak ada bersalaman di antara pelakon lelaki dan pelakon perempuan. Itu yang sangat menarik, seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW yang memberikan pengertian kepada kita untuk menjaga ikhtilat dan menjaga saksiah sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan filem Munafik 1 ini menonjol soal-soal yang menyerupa dalam konteks pelaksanaan syariat, penutupan aurat dan juga berkaitan dengan bersalam di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang kedua juga sangat menarik dalam awal-awal babak. Pada minit yang kedua, saat yang ke-8 ini adalah merupakan babak ketika mana ditunjulkan suasana dan keadaan kemalangan. Ustaz Adam mencari isterinya dan akhirnya melihat bahawa isterinya dalam keadaan nazak, dan mengajarkan syahadah juga adalah merupakan antara perkara syariat yang diajarkan kepada kita. Dan scene ini sangat menonjolkan tentang aspek ini. Bermakna ketika mana melihat kondisi seseorang yang sedang nazak, maka perkara utama yang perlu dilaksanakan adalah mengajarkan syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini dapat dicontohi dengan contohan yang sangat baik, moden yang sangat baik di paparan awal daripada filem ini. Dan inilah syariat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang terakhir adalah aspek ibadah. Di hujung cerita ini, selain pada cerita-cerita babak-babak yang lain, babak hujung ini adalah babak yang memberikan kesan kepada seseorang apabila melihat bagaimanakah dalam keadaan kita bertawasul atau berhubung mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa itu adalah merupakan salah satu perkara yang penting, doa dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Ustaz Adam selesai dalam pertarungan dengan Pak Osman dan akhirnya Pak Osman itu meninggal, maka di akhir babak ini memberikan kepada kita satu keterujaan sebagai seorang manusia dan untuk berdoa pada Allah Ta'ala, bermunajat pada Allah SWT, ranjau ujian yang diberikan itu, akhirnya hendaklah kita bermunajat, hendaklah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang diungkapkan oleh Ustaz Adam. Ya Allah, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan, Kau perbaikilah segala urusanku, janganlah sesekali serahkan aku pada diriku walaupun sekelip mata. Bermakna manusia ini mempunyai keterhadan, manusia ini lemah,
Tetapi yang kuat daripada Allah Ta'ala, apabila manusia yang lemah itu mempunyai kaitan, sentiasa bersandarkan kepada kekuatan, maka akan berhasilnya kekuatan. Dan doa merupakan salah satu silahul mukmin, ataupun kita sebut sebagai senjata kepada umat Islam. Maka kajian ini, bila kita melihat dalam konteks kesimpulan, pertama, filem munafik merupakan tema, filem munafik ini mempunyai tema yang khusus, iaitu munafik, yang diketengahkan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang hakikat beragama. Jangan kita berpura-pura baik seperti mana Pak Osman, padahal sebenarnya dia adalah yang membunuh beberapa orang di kampung. Dia juga adalah orang yang melakukan sihir, dan juga meminta bantuan daripada syaitan dan juga iblis. Itu adalah merupakan perkara-perkara yang disebut dalam tema pura-pura dalam konteks filem ini. Maka bagi kita, ia adalah merupakan satu perkara yang besar, yang memberikan contoh dan teladan kita supaya tidak berpura-pura dalam kehidupan kita. Yang kedua, plot cerita dapat diadu dengan watak dan juga perwatakan yang unik, dan mesej yang dapat diketengahkan berpandukan pendekatan dakwah yang baik yang digagaskan oleh Hashim Awang, minta maaf. Jadi bila kita melihat dalam konteks ini, keseluruhan plot-plot tersebut diadun dengan pendekatan-pendekatan dakwah yang sangat signifikan, membimbing masyarakat meneruskan tentang agama itu sendiri, dan ini sangat memberikan kesan kepada audiens apabila melihat aspek akidah, aspek syariah, aspek akhlak itu dapat digambarkan dengan baik. Dan akhirnya hasil kajian menunjukkan bahawa ia sangat signifikan dalam aspek akidah. Pendekatan dakwah ini sangat signifikan dalam aspek akidah, akhlak, syariat dan ibadah, dan ia memberikan kesan dan pengaruh yang positif dalam pembangunan insan, itu dalam aspek kognitif, afektif dan juga emosi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.